Assalamualaikum, saya Nurul Faiza binti Cik Mat, nombor matrik 283888 untuk tajuk tugasan individu GMJA 2013 Perlembagaan Malaysia yang dikelolakan oleh Puan Nolaili binti Muhammad Basri, iaitu kedudukan Mahkamah Syariah dan Islam di Malaysia. Bagi pengenalan Mahkamah Syariah adalah salah satu daripada 3 institusi perundangan Islam di Malaysia selain Majlis Agama Islam dan Mufti. Mahkamah Syariah pada zaman Kesultanan Melayu tersebut menjadi mahkamah yang membicarakan kes-kes dengan rayuan kepada raja. Sebagai contoh, di Terengganu terdapat 3 buah mahkamah iaitu Mahkamah Balai, Mahkamah Hakim dan Mahkamah Syariah. Rayuan dibuat kepada mahkamah rayuan yang dipengerusikan oleh raja. Ia merujuk kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka apabila perundangan Islam digunakan sebagai undang-undang negara. Kedatangan Inggeris telah mengubah sistem pentadbiran kehakiman di Tanah Melayu. Pengenalan undang-undang Inggeris seperti Ordinan Kontrak, Kanun Keseksaan dan enakmen Undang-Undang Sivil 1937 dan penubuhan mahkamah-mahkamah awam di negeri-negeri Melayu telah meminggirkan undang-undang Islam yang hanya terhad kepada undang-undang diri dan kekeluargaan orang Islam sahaja. Teori atau konsep Mahkamah Syariah dan Islam. Dalam konsep kefahaman perlembagaan, rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang merupakan antara prinsip yang patut kita semua laksanakan dan ikuti. Undangan yang dinyatakan itu termasuklah perundangan Islam yang terlebih dahulu wujud di Tanah Melayu ini. Secara zahirnya, kedaulatan undang-undang tidak kira apa jua jenis undang-undang yang merupakan antara kuasa yang tertinggi di dalam peradaban pada masa kini. 2 perkara yang umum iaitu yang pertamanya ialah bagi memastikan kedaulatan undang-undang antara sistem kerajaan yang baik. Pihak kerajaan pula perlu bertindak mengikut peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan, tidak salah guna kuasa dan tidak ada kuasa budi bicara yang meluas. Dilaksanakan konsep kemaratan di mana terdapat hanya satu undang-undang yang dapat memberikan perlindungan dan keperhukuman yang adil kepada masyarakat. Menjaga hak asasi masyarakat, tidak boleh menghukum seseorang itu jika tidak terdapat peruntukan undang-undang yang jelas. Prinsip kedaulatan undang-undang juga menyoroti prinsip kebebasan kepada mereka dalam meminta peradilan. Struktur Mahkamah Syariah dan Islam di Malaysia adalah terdapat 3 struktur iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Ini adalah contoh-contoh kesalahan yang boleh dibawa ke peringkat Mahkamah Syariah dan Islam dan perundangan Islam di Malaysia. Pelaksanaan di Malaysia berdasarkan Perlembagaan Persekutuan 1997 terdapat suatu garisan yang menyatakan bahawa undang-undang Islam telah dilaksanakan. Negara Malaysia mempunyai bangsa yang berbilang kaum tetapi ianya tidak menjadi kesukaran kepada umat Islam serta raja-raja untuk menjalankan undang-undang Islam. Peruntukan yang meliputi undang-undang Islam adalah seperti undang-undang zakat, baitulmal, keluarga, wakaf, faraid, masjid dan surau, pendidikan agama, kesalahan-kesalahan yang melibatkan agama seperti murtad, berzina dan banyak lagi. Menumpukan terhadap aktiviti dari segi keagamaan dan beberapa upacara rasmi sahaja. Isu-isu yang berkaitan dalam kes Pesuruhjayaan Ehwal Agama lawan Tengku Mariam, Mahkamah Persekutuan berpendapat bahawa Mahkamah Sivil tidak terikat dengan fatwa perwartaan Mufti Terengganu. Mengatasi konflik tersebut, artikel 121 dari Perlembagaan Persekutuan telah diubah dan sangat penting untuk menghindari konflik. Kesalahan jenayah yang dilakukan oleh umat Islam akan dibicarakan di bawah kanun keseksaan tetapi tidak di bawah enakmen pentadbiran undang-undang Islam. Terdapat ketidakadilan pihak kerajaan dalam menguruskan pentadbiran dan perundangan Islam dengan memberikan kes jenayah yang berkaitan dengan Islam kepada undang-undang sivil. Kekuatan dan kelemahan kedudukan undang-undang Islam di Malaysia adalah disebabkan oleh kewujudan mufti dan fatwa. Mereka yang terpelajar dalam undang-undang Islam, mufti adalah sebagai orang yang berkelayakan dan mempunyai kewajipan untuk mengeluarkan pendapat. Jawatan kuasa fatwa negeri mendapat nasihat dari jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Kelemahan hanya membicarakan kesalahan yang melibatkan orang-orang Islam sahaja, bidang kuasa yang sangat terhad, kelewatan pelantikan hakim Mahkamah Syari'i. Analisis sejarah telah menyatakan bahawa kedudukan perundangan Islam telah lama wujud di dunia ini sejak zaman kenabian lagi. Undang-undang Islam telah berkembang dari hari ke hari melalui pelbagai inisiatif yang menjadikan umat Islam yang taat kepada perintah Allah dan Rasul. Cadangan penambahbaikan pemusatan kuasa pentadbiran kehakiman Islam, peranan kerajaan mewujudkan institusi kajian yang berautoriti, membina kesedaran masyarakat tentang kepentingan undang-undang Islam. Kesimpulan, Mahkamah Syariah kini berada dalam keadaan yang lebih
baik berbanding pada zaman dahulu dan masih ada ruang untuk melaksanakan penambahbaikan, peningkatan dan pemantapan dalam perundangan Mahkamah Syariah dan Islam di Malaysia. Mahkamah Syariah memerlukan penyusunan semula dari aspek kuasa yang lebih luas dan menyeluruh. Seiring dengan itu, warga kerja mahkamah haruslah di kalangan yang berprestasi tinggi, komited dan telah penjawatan yang cukup untuk melaksanakan tugasan dan tanggungjawab yang diberikan. Sekian, terima kasih.